Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita berpeluang untuk duduk bersama-sama dalam majlis ilmu, iaitu suatu majlis pengrahmatan oleh Allah dan juga pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Semoga kita termasuk orang diberi rahmat dan orang diampuni segala dosa-dosa kita dengan kita menduduki majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Malam ni kita baca surah Al-Mutaffifin, surah yang ke 84 ke 83, surah ke yang 83. InsyaAllah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita. Mudah tak baca ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mub'uthun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Alhamdulillah. Surah Al-Mutaffifin, cuba kita hubung kait dengan surah-surah sebelum ini, iaitu semua surah-surah yang terakhir, iaitu surah-surah mufassal ini berkenaan dengan percayanya hari kebangkitan semula, yakni adanya hari akhirat. Allah nak ceritakan suasana-suasana supaya kita, bila kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita yakin. Setakat ini kita hanya tahu saja adanya hari akhirat, tetapi keyakinan kita masih tak menebal. Untuk menebalkan keyakinan kita, yakni untuk berikhtiar nak pergi pada hari akhirat, kita kena meyakini bahawasanya adanya hari akhirat, suasana-suasana semacam suasana yang Allah akan jelaskan dalam ayat-ayatnya, dan itu akan menambahkan keyakinan supaya kita gerun dan kita juga bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah 2-3 surah sebelum, surah Abasa, surah Abasa dia bincang bab percaya dengan hari akhirat, tetapi dia cerita bab nafsi-nafsi. Bila kita mati, masing-masing nafsi-nafsi. Kita dengan mak kita, dengan bapa kita sibuk dengan hal untuk menyelamatkan diri masing-masing.
Masa atas dunia ni kita sayang ayah kita, sayang dengan mak kita, sayang dengan anak kita. Tapi bila kita pergi ke hari akhirat, lupa segala-galanya dah. Bahkan dalam satu hadis, bila Allah bunyikan athur ataupun sangkakala yang kedua, semua manusia dibangkitkan. Bila manusia dibangkitkan dalam keadaan berkaki ayam dan bertelanjang bulat, maka Aisyah tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, tak malu ke tak umatmu dalam keadaan dibangkitkan semacam itu? Maka Rasulullah SAW jawab, dia kata, ketika itu langsung kita tak terfikir hal masing-masing, pasal masing-masing takut dengan suasana-suasana yang akan berlaku selepas itu, yakni semua manusia akan nak berjumpa dengan suratan amalan-amalan masing-masing. Lagi-lagi menggerunkan, lupa soal individu masing-masing, hal anak, hal isteri, lupa segala-galanya. Itu surah Abasa. Lepas surah Abasa, surah apa? Surah At-Takwir. Surah At-Takwir bukan setakat nafsi-nafsi, kita masih lari tak nak jumpa. Saya takut tak nak jumpa dengan Tuan Mudi, saya takut nak jumpa dengan Tuan SU. Takut sebab apa takut? Pasal takut amalan saya akan berkurangan. Pasal di situ baru kita tahu hak masing-masing. Hak saya kepada sahabat-sahabat apa dia, hak sahabat kepada saya apa benda, hak saya kepada isteri apa benda. Takut hak masing-masing. Jadi bila kita jumpa, takut amalan kita diberi kepada orang-orang yang kita jumpa tersebut. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi kata, takut apa? Takut kita akan menjadi bankrupt di hari akhirat. Sahabat tanya, apa dia bankrupt wahai Rasulullah? Bankrupt di sana ialah bankrupt segala amalan-amalan kita tak ada. Bila kita menyakitkan hati A sebagai contoh, sakitkan hati dia, menghina dia, ambil hak dia, sekarang ni tak ada apa. Bila pergi ke sana, bila kita jumpa dia akan minta balik. Betul, dia lari tadi tu. Maka kita akan kena bayar kepada orang-orang yang kita sakiti hati tadi. Bila bayar semua sekali tu, habis pahala kita. Bila habis pahala kita, bagaimana orang minta lagi? Nak jumpa dengan B sebagai contoh, B minta dengan kita. Jadi kita nak bagi apa lagi? Maka Allah perintahkan dosa B tadi kita kena tanggung pula ketika itu. Dahlah kita pahala kosong sekarang, habis bagi orang, maka kita kena pikul lagi beban dosa orang. Itulah bankrupt di hari akhirat. Itu suasana surah At-Takwir. Lepas surah At-Takwir, surah apa lagi? Surah Al-Infitar. Al-Infitar dia cerita sama, percaya adanya hari akhirat, supaya kita gerun dengan hari akhirat. Allah kata, bila kita berjumpa dengan suratan-suratan amalan kita, maka dengan suratan amalan tersebut kita akan ditempatkan dalam neraka Jahannam, tak akan keluar-keluar lagi kalau syirik pada Allah. Kalau dengan pahala kita banyak, kita Allah dengan rahmat Allah pergi syurga dia, kita akan duduk dalam syurga selama-lamanya, gembira duduk syurga, derita duduk dalam neraka Jahannam. Itu surah sebelum ini, surah Al-Infitar. Maka malam ini pula surah Al-Mutaffifin pun sama. Al-Mutaffifin pun cerita bab akhirat. Allah nak cerita kepada kita bahawasanya hari akhirat, wahai hamba, mesti berlaku. Nak ke tak nak ke, hari akhirat mesti berlaku. Hari akhirat ini ialah masuk sahaja alam kita alam barzakh kematian kita dah bermula dah. Dah bermula dah ketika itu, yakni mati kita tahu dah ke mana ala tujuan kita. Dan hari akhirat yang kedua, yakni kiamat mula-mula, ialah sangkakala yang kedua dibunyikan, pertama dibunyikan, maka semua hancur. Bumi hancur, langit hancur, langit terbelah, laut-laut menjadi panas, dibakar dunia semua. Maka manusia pun, semua makhluk dihancurkan semua sekali. Itu kiamat yang kedua. Kiamat yang pertama lah. Ada setengah juga mengatakan kiamat kematian tadi kiamat pertama. Ada juga tafsir macam itu. Tapi kita pegang pada dua saja kiamat. Yang pertama ni, sangkala pertama, dan sangkala yang kedua ialah bila dibunyikan, kita akan dibangkitkan semua sekali. Dibangkitkan semua sekali, kita akan berjumpa dengan suratan-suratan amalan kita. Jadi kepercayaan kepada suasana-suasana semacam inilah
Allah nak suruh kita meyakini adanya. Pasal apa? Pasal kalau kita hanya tahu saja hari kiamat, kita tidak ada usaha ikhtiar. Sebab itu dalam solat berjemaah, disunatkan kita baca surah-surah mufassal, surah-surah kecil yang membincangkan bab akhirat. Akhirat macam mana, kiamat macam mana, suasana yang menakutkan. Untuk apa? Untuk melembutkan hati kita. Sekarang hati manusia ini amat keras, bahkan air akan lebih keras daripada batu. Batu pun kalau kena air lama-lama, dia akan hancur, dia akan nipis, makin tipis lah dia pecah. Tapi hati manusia kalau jauh dengan Al-Quran, keras macam batu, ceritalah macam mana pun dia akan tetap hati dia degil. Itulah manusia, manusia yang amat zalim sebenarnya. Maka cara nak melembutkan hati manusia tidak ada lain kecuali mendengar kata-kata Allah dalam cerita bab hari akhirat. Maknanya Allah nak ugut manusia ini bahawasanya hari akhirat pasti berlaku. Kamu akan datang menemui aku dan kamu akan dipertanggungjawabkan apa kelakuan-kelakuan kamu semua masa atas dunia ini. Maka surah Al-Mutaffifin cerita bab hari akhirat, yakni di hari akhirat nanti kita ada, roh kita ini akan diletakkan di dua tempat. Kalau kita buat khianat masa atas dunia, ambil hak orang atas dunia, tak tunaikan hak-hak kita atas dunia, maka kita akan ditulis dengan perkara-perkara kejahatan. Dan bila kita akan mati nanti, segala amalan kejahatan tadi akan diletakkan di bawah langit bumi yang ketujuh, yang ni dipanggil as-sijin. Maka roh orang jahat, nama, senarai nama dan perangai orang jahat akan diletakkan di sijin. Bila kita mati saja, roh orang jahat ini nak mati tu, malaikat akan pukul. Dalam ayat lain, malaikat akan pasal roh takut nak keluar, pukul di depan, pukul di belakang, baru roh boleh keluar. Malaikat akan sentak roh keluar. Amat mengerikan. Bila sentak roh keluar saja, maka malaikat akan bawa kain kafan daripada neraka yang busuk, yang amat buruk, untuk kafan roh orang yang jahat tadi. Buat naik ke langit, langit tak buka pintu pun, malaikat tutup pintu dan dihempas ke bawah. Buat turun ke, didaftarkan ke langit bumi yang bawah, bumi yang ketujuh. Ada tafsir mengatakan dalam neraka. Dan ruh yang baik pula, ruh yang selalu dengar ayat-ayat Allah, selalu buat perkara-perkara baik, tidak dia menunaikan hak-hak di atas dunia, tidak menipu orang, maka bila mati dia dengan penuh kegembiraan, malaikat 500 malaikat akan mengiringi dia, buat naik ke langit, kapan daripada ke syurga, buat naik ke langit, pintu-pintu langit, malaikat buka, masing-masing buka menjemput masuk ruh orang baik tadi, dan buat masuk ke syurga sana dan daftar di ala iliyin. Ala iliyin atas. Amalan baik orang baik didaftar di iliyin, amalan orang jahat didaftar dalam sijin. Itulah nak cerita mana ni. Maka surah Mutaffifin ini, orang khianat atas dunia, orang tak menunai atas dunia, maka dia akan letak di, kalau jahat sijin, orang baik letak di ala iliyin. Itu yang kita nak cerita macam malam daripada kepercayaan kepada mutaffifin ini. Maka Allah nak tunjuk kita supaya berikhtiar sekarang. Bila dah tahu dah perbuatan jahat kita, senarai nama jahat kita diletakkan di neraka pun di sijil, maka kita pun ikhtiar sekarang ni, elak jangan nama kita disenaraikan. Sebab itu bila kita duduk dalam majlis ilmu, Allah, malaikat akan daftar kita ni, malaikat akan daftar, dituliskan ni sebelah kaki kita ke syurga Allah. Tapi kita tak nak ambil peluang tersebut, tak nak ambil peluang pendaftaran syurga Allah. Maka itulah kita rasa malas sangat nak hadir dalam majlis-majlis ilmu, di mana dalam majlis tersebut Allah disebut dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia punya di antara muqaddimah surah Al-Mutaffifin, yakni bila kita buat jahat, ditulis jahat, ruh orang jahat dimasukkan sijin, tak akan keluar lagi. Ruh orang baik, amalan orang baik
diangkatkan dalam al-'illiyin dan tak akan berubah-ubah lagi. Maka wahai hamba, sekarang ada peluang untuk mengubah sama ada kita ke tempat yang ke kiri, tempat sijin, ataupun tempat yang kanan, pergi kepada al-'illiyin. Baru kita nak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza mana tadi? Wailul lil mutaffifin. Tengok ni, Allah mulakan dengan laknat. Allah kata wailun, celaka besar. Tengok celaka besar. Kita kalau kita kata celaka, kita bertumbuk kan. Celaka kan, dia tumbuk berdebu atas muka kita. Pasal kita kata celaka. Tapi ini Allah kata, celaka besar kamu wahai hamba. Kenapa Allah marah sangat ni? Ingat bila Allah kata celaka ini, maknanya Allah murka. Bila Allah murka, Allah tak beri rahmat dan nak humbang kita ke dalam neraka. Diugut. Sebelum kita Allah sumpah kita, kena elaklah, kena berpegang dengan ni. Apa dia? Celaka besar lil mutaffifin. Orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Ditafsirlah. Tatfif ini ialah orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Maknanya ayat ini sebenarnya ada juga tafsir mengatakan dia diturunkan ada asbab nuzul, tapi memandangkan riwayat yang tak sahih. Ada satu orang peniaga nama dia Abu Juhainah. Abu Juhainah, bila dia berniaga di Madinah, dibawa dua alat penimbang, satu alat besar, satu alat kecil. Dia kata kalau dia nak jual, dia berniaga, dia nak beli daripada pusat tadi, dia guna takar besar tadi, dia tipu. Dia kata bila dia jual, dia pun nak untung dia. Dia minta sempurna timbangan dia. Dia pergi nak jual pada orang lain pula, dia guna takar kecil, dia guna alat kecil tadi, timbang kecil tadi, dia nak kurangkan orang lain punya. Ini asbabun nuzul, tapi memandangkan riwayat ni tak sahih. Kita setakat dengar saja pasal nak cerita ayat mutaffifin ini. Kalau macam tu ayat madaniyah. Ini pun ulama tafsir khilaf lagi, makiyah ke madaniyah ke. Maka di situ itu hanya riwayat saja, tak sahih. Maka hanya untuk pengetahuan saja. Celakalah orang yang apa dia? Tak sempurna timbangan dia, tak sempurna menunaikan hak dia. Celaka nanti baik. Apa dia? Allah hurai. Apa dia tak sempurna? Tatfif ni, mutaffif ni apa benda tak sempurna? Allah hurai bawah tu. Bagaimana tak sempurna? Alladzina izaktalu 'alan nasi yastawfun. Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka akan mengambil sebanyak-banyaknya. Contoh kita berniaga, orang berniaga durian. Orang berniaga durian, dia nak jual durian, dia pergi kebun durian, dia cuba dapat sebanyak-banyaknya. Kalau ketika itu harga RM30 sekilo, dia cuba dapatkan RM20 sekilo je. Dia tamak, dia nak sebanyak mungkin. Itu beza dia. Dia beli dengan orang, dia nak untung dia. Target dia untung je. Ini Allah kecelaka ni. Untung je. Hak orang dia tak kira, dia kira hak dia aja. Dia tak datang surau, dia marah. Kenapalah AJK surau tak bersih lah, kenapalah kapek tak ampal lah, kenapalah air wuduk tak sempurna lah. Dia marah. Sedangkan dia fikir dia nak untung dia, sedangkan dia malas mari cuci, dia tak fikir. Itu maksudnya hak orang lain dia nak sempurna, tapi hak dia tak fikir. Ini maksud ni ayat ni. Jangan ingat peniaga saja. Dalam kehidupan seharian kita pun, kalau kita tak menunaikan hak kita pun sama dengan ni. Kita kerja dengan orang, gaji sekian-sekian, tapi masa kerja tu kita buat kerja lain. Ini pun sama. Ini pun kita tidak menunaikan hak kepada orang tadi pun sama. Maka hak orang tadi kita kena tunaikan. Kalau tak, kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Pasal apa? Allah kata wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang dalam kegiatan muamalah dia. Ingat
Jangan fikir berniaga saja ayat ni. Pasal dalam tafsir Ibnu Ashur pun dia kaitkan dengan perkara kerjalah, tanggungjawablah, hubungan kita dengan mak kita, dengan ayah kita, dengan kawan-kawan kita lah. Masing-masing ada hak. Maka tunai hak masing-masing. Jangan hak orang kita fikir, hak kita tak fikir. Itu pertama. Yang kedua, suasana apa dia? Suasana mutafifi ni. Yang kedua, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Dan sebaliknya, apabila mereka suka ataupun timbang untuk orang lain, mereka cuba kurang pula. Tadi bila mereka suka untuk orang lain, mereka nak banyak. Bila dia nak jual ke orang pula, dia sikit saja. Dia kalau boleh dia ambil letak yang buruk-buruk ke, dia sembunyi. Pasal apa? Dia nak untung banyak. Maknanya hak barang tadi, hak pengguna tadi, dia sembunyikan. Itu maksud di sini. Maksud orang mengatakan dia tidak menunaikan hak dia kepada orang-orang yang lain. Maka ada dua perkara ini. Hak dia borong barang pun dia nak banyak, hak dia jual orang lain pun dia nak sikit pasti nak untung banyak. Maka Allah kata wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang dalam menunaikan hak kepada orang-orang lain ini. Itu dari segi umumnya. Maka dalil kenapa kaitkan dengan kehidupan seharian, hak. Sedangkan ayat Al-Quran tadi cerita bab timbang dah, bab timbang saja. Pasal banyak sekali hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran dilarang mengambil hak orang lain. Itu maksudnya, hak orang lain kita tidak dibenar ambil. Sebab itulah kalau kita pergi beli kedai, beli barang tu, kalau tuan tak izin, kita beli buah dokong sekilo, kita makan dah 5-6 biji dah ketika itu. Manis tak cik? Tuan masa muka dah nak marah pasal mahal benda tu. Tiba-tiba kita pergi makan semua di buah dokong tadi. Itu buah dokong, kalau buah anggur lagi dah mahal. Kita makan semua dulu. Pasal apa? Nak berbaloi dengan kita beli sekilo tadi. Niat kita nak untung saja. Tak boleh macam itu. Begitu juga dengan peniaga tadi, kena jaga. Itu bab peniaga lah. Pasal ayat ni bab ayat muamalah. Maka di sini dalil-dalil bukti yang lain banyak mengatakan tak semestinya dalam urus niaga, dalam kehidupan harian pun kita kena tunaikan hak kita. Pasal apa? Banyak sekali ayat Al-Quran. Contoh surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Ini larangan Allah, sempurna dengan perkara-perkara tadi. Maka jangan sekali-kali kita mengambil hak orang lain. Kat kampung ini bukan sebagai barang ni, tanah sebagai contoh. Kita ambil tanah orang, ambil buah orang, segala-gala hak orang tersebut kita perlu walaupun sikit. Tatfif ini sikit pun Allah kata celaka, apalagi benda banyak. Sikit. Tatfif ini benda yang amat sikit, tak boleh ambil juga. Bukannya benda banyak. Jangan sekali-kali kita lalu jalan tengah jalan tadi, tengok kebun orang, kita cabut daun jambu dan sebagai contoh. Tak boleh. Pasal benda-benda barang orang lain walaupun sikit, pasal tatwif ini benda kecil sekalipun tak dibenarkan kita mengambil benda tu kecuali dengan keizinan tuan dia. Maka kena sempurna. Maka itulah ayat-ayat tadi, dua perkara yang kita tengok kat sini. Kita perlu pegang betul-betul, beramal dengan betul-betul. Kalau tidak, kenapa tadi? Pasal mengambil hak orang tadi. Kenapa? Setiap kita tak menunaikan hak orang lain, akan ditulis oleh mereka. Pasal apa? Hari akhir nanti akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu buat sekian? Kenapa kamu seksa sekian? Kenapa kamu sakit hati dia orang? Kenapa dia sedih dengan kamu? Semua ada menyebabkan orang tak puas hati. Pasal apa? Hak dia tidak ditunaikan. Tak kira lah hak siapa. Hak kita dengan isteri kita. Hak kita yang kita jaganya. Oh, isteri kena rajin lah, tapi kita kedekut bakhil dengan isteri kita. Tak pernah nak belanja dia, tak pernah beli barang-barang dapur. Bakhil. Hak kita jaga, tapi hak isteri kita nak sempurna. Tapi hak kita tak jaga. Sama juga dengan ayat-ayat tahwif. Ayat-ayat yang menyebabkan kita dipertanggungjawabkan
Apa-apa saja, sama ada hak orang lain dan hak kita, kita kena sempurnakan hak kita. Kita dengan anak kita, kita dengan isteri kita, kita dengan bos kita, hubungan jemaah dengan ustaz, dengan jemaah, semua sama. Semua sama, ada hak masing-masing, kena tunaikan hak tersebut. Kegagalan menunaikan hak masing-masing tersebut, kita rasa tak apalah, nak puas hati kita akan dipertanggungjawabkan. Pasal apa? Nak cerita ayat ni ya, bukan nak cerita bab ni. Ada balasan di hari akhirat. Wahai hamba, kena hati-hati. Kamu tak sempurnakan hak kamu kepada kawan-kawan kamu, kepada surau, kepada kamu, kepada apa-apa saja, maka kamu akan dipertanggungjawabkan. Pasal apa? Pasal kamu akan menemui Allah dan ditulis segala-gala benda ini. Kamu tak sempurnakan, kamu akan letak di sijin. Untuk ayat tersebut, kita kena beramal dengan macam ni. Maka Allah pun ceritalah kenapa perlu sangat kita menunaikan hak ni. Kenapa tak boleh ambil hak orang? Kenapa kita kena berbaik sangka dengan orang? Kenapa kita tak boleh sangat negatif dengan persekitaran, dengan jemaah? Kenapa tak boleh? Pasal apa? Pasal kita akan tanda Allah kata ala yazunnu ulaika annahum mub'atsun. Kamu yang buat macam ini ni, kamu yang rasa malas sangat ini, kamu yang tak tunai hak orang lain ini, dah. Apakah kamu ingat kamu tak akan dibangkitkan semula? Tengok ni. Allah nak suruh kita takut dengan hari akhirat. Allah hukum. Kalau tidak, kita tak buat, tak kisah. Buat tak kisah, apa lantak dia lah AQS tu, nak lingkup ke, nak runtuh ke, aku tak nak bagi infak, lantak dia lah. Kita tak tunaikan tanggungjawab, sedangkan ini rumah Allah. Rumah Allah kita kena pakat-pakat jaga, kena tunai hak kita, bukan hak individu. Tapi kita rasa tak tunai hak kita, kita kena tanya, wahai Fulan, kenapa dah kamu tengok AQS macam ni, kamu tak pernah datang cuci dia? Kenapa? Akan setiap zarah. Pasal tatfif ini kecil sangat, benda kecil pun malaikat akan tulis dan akan dimasukkan bawah perkara dosa dan ditulis letak sijin. Tulis benda ni lah, kita takut ni ditulis, segala-gala rekod kita akan ditulis. Maka kita kena berhati-hati dalam setiap perilaku kita masa hidup atas dunia ini. Setiap perkara akan ditulis. Maka hak surah apa benda? Kena datang berjemaah, kena bersih dia, kena makmur dia. Hak jiran apa benda? Ajak jiran dia. Itu hak masing-masing. Tapi kegagalan kita nak hak tadi, kita akan dipertanggungjawabkan. Setengah orang tak fikir, lantak dia lah, dia malah pergi surau, lantak dia lah. Tak boleh, kita akan dipertanggungjawabkan. Sekarang ini kita boleh jawab, sekarang ini kita boleh buat berbagai-bagai dalihan. Mati saja kita akan dipertanggungjawabkan. Nanti pasal apa? Itu yang surah sebelum ni, takut nak jumpa. Saya takut nak jumpa Pak Said. Pasal apa? Saya tak pernah ajak Pak Said datang ke surau. Maka Pak Said tuntut, oh kamu dulu dah tak ajak aku, dia kata. Saya pun terpaksa, atas rasa kegagalan saya, pahala saya akan diberi kepada Pak Said. Pahala. Kalau saya tak ada pahala, Pak Said kata, ambil dosa aku, tanggung. Saya kena tanggung dosa. Benar ni. Ini bankrupt di hari akhirat kerana orang tidak menunaikan hak kepada apa-apa saja persekitaran dia. Walaupun dalam surah Al-Mutaffifin bergantung bab timbangan dan sukatan, maka sebenarnya ikut Ibnu Ashur semua sekali terlibat dalam setiap penghidupan kita. Maka nak cerita di sini ya, yang penting di sininya hari akhirat. Allah ceritanya, kamu ingat kamu tak tunaikan hak atas dunia ini, kamu ingat kamu tak mati, kamu ingat kamu tak dibangkitkan balik. Ini isunya. Allah nak suruh kita takut dengan di pada mahsyar nanti kita akan dikira, kita akan jumpa dengan setiap orang. Siapa-siapa yang kita sakit hati, orang tak puas hati kita, akan jumpa kita, akan menuntut dengan kita balik. Ini Allah nak highlightkan. Tidakkah mereka menyangka mereka akan dibangkitkan balik? Itu ketika mana? Tengok Allah hubuk ni, liyaumin azim, pada hari yang besar, hari agung. Tapi kalau kita baca Quran macam itu, kita tak takut. Pasal kita tak bertadabbur. Liyaumin azim ini hari di pada mahsyar. Tiap sangkala yang kedua, maka kita akan berbondong-bondong pergi nak pergi menemui Allah. Nak hari agung. Tuan-tuan tahu tak berapa lama kita di pada mahsyar? Berapa lama? 50,000 tahun. Ada tafsir mengatakan, cuba bayangkan, kita hidup dunia sekarang ini 60 tahun, 70 tahun.
Di padang mahsyar 50,000 tahun dengan matahari sebatu. Sekarang matahari berbilion-bilion batu. Sekarang sebatu. Ada mengatakan sejengkal lah. Ada tafsir mengatakan sebatu 1 mile. Tengok. Peluh. Berenang dalam peluh. Peluh sampai hidung. Peluh sampai kaki. Peluh sampai pinggang. Bergantung pada amalan masing-masing. Cuba bayangkan. Dengan muka hitam legam, dengan debu, dengan panas, dengan peluh, dengan riuh pikuk, dengan telanjang bulat, selama 50,000 tahun nak menunggu timbang, nak menimbul hisab. Cuba bayangkan 50,000, berapa lama 50,000 tahun tu. Inilah liyaumin azim. Wahai hamba, tengok suasana macam ini, kamu tak takutkah kamu tak tunai hak kamu atas dunia? Kamu tak takutkah kamu tak ajak anak isteri kamu duduk dalam majlis ilmu? Kamu tak takutkah kamu tak ajak kawan-kawan kamu duduk dalam majlis ilmu, sedangkan itu hak kamu? Kamu tak takutkah kamu tak bantu memakmurkan surau masjid, sedangkan itu hak kamu? Akan bertanggungjawabkan semua. Walaupun ayat ini lebih kepada suruh kita berhati-hati jangan curang dalam timbang kilogram sukatan ataupun berbagai barang, tapi dia berkaitan dengan hak dan tanggungjawab. Hak dan tanggungjawab. Pasal kita nak bertadabbur, nak ambil pengajaran. Apa yang kita perlu buat untuk menyelamat kita di padang mahsyar nanti. Maka suasana yang mengerikan. Walau bagaimanapun orang yang beriman, orang yang beramal, orang yang nama dia ada di ala iliyin, dia sekejap saja duduk dalam suasana yang semacam ini. Kenapa besar sangat hari ni? Kenapa suasana pada mahsyar suasana yang amat menakutkan? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari yang agung tersebut, hari yang menakutkan, hari yang amat-amat mengerikan tersebut ialah yauma yaqumu, hari berdirinya an-nasu, manusia. Harinya berdirinya manusia untuk apa? Li rabbil alamin, nak menghadap Tuhan Rabb penjaga sekalian alam ini. Allah hancurkan bumi semua jadi padang jarak, padang terkukur, fata morgana, terang seterang-terangnya. Maka untuk apa? Nak menghadap Allah berdiri. Cuba bayangkan cuba kita duduk satu hari tak duduk dunia sekarang ni. Tapi di sana 50,000 tahun berdiri. Cuba bayangkan. Amat mengerikan bila kita tidak menggunakan hak masa atas dunia. Tapi bila kita baca Quran tak memahami macam ni, tak sikit pun tak terdetik rasa takut. Pasal apa? Syaitan telah menghasut, memegang, tak timbul takut, tak timbul rasa gerun. Sebab tu orang yang beriman bila mendengar ayat-ayat Allah, nescaya menggeltar hati dia. Menggeltar, menangis dengar ayat-ayat Allah, ugutan Allah. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang tak nak. Tengok kita menggeltar, takut. Pasal apa? Pasal ancaman Allah, pasal ngerinya di padang mahsyar, amat-amat mengerikan. Kita atas dunia bersukaria, buat tu buat ni perkara lara, tapi pasal apa? Pasal tak ada dalam hati perasaan takut dengan ancaman Allah. Suasana bila kita langgar perintah Allah dalam ayat lain, langit hampir pecah. Langit hampir pecah pasal apa? Marahnya manusia yang engkar arahan Allah. Degilnya manusia. Sebesar-besar langit, 7 lapis langit, yang di atas langit 7 lapis, tidak ada satu langit, satu jengkal langit yang dahi malaikat tak kena dengan langit. Cuba bayangkan. Satu lapisan langit nak banding dengan bumi sebagaimana duit 50 sen, satu dinar duit 50 sen tu. Besarnya langit berbanding dengan bumi. Dan satu lapis langit saja tidak ada yang sejengkal depan langit tidak ditutupi dengan dahi malaikat sujud dengan dia. Nak ceritanya para sahabat yang disayangi semua, malaikat hanya bersujud dengan Allah, beristighfar kepada Allah, bertasbih kepada Allah, tak berhenti-henti pun, takut dengan Allah. Tapi kita manusia amat-amat keras, amat-amat zalim, sikit pun tidak rasa perasaan takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdiri saja yauma yaqumun nas, berdiri pada hari berdirinya di hadapan Tuhan, nak pergi jumpa Tuhan, nak tengok hisab tadi. Maka jadi bila khabar
yang amat-amat menakut, ancaman, dipanggil ayat ancaman bagi mini wahai hamba. Isaflah masa hidupnya, kamu ada peluang lagi. Kamu ada peluang memperbetul lagi keadaan-keadaan diri kamu dengan syarat bertadabbur ayat-ayat Allah, beramal dengan ayat-ayat Allah. Jadi Allah kata, kalla, jangan begitu wahai hamba. Dah tahu dah amat-amat menakutkan daripada masyar. Janganlah kamu tak tunaikan hak lagi masa itu hidup di dunia sekarang ini. Jangan kamu menyakitkan hati orang masa dunia ini. Jangan kamu menipu timbangan beli durian ke, jual buah durian ke. Jangan kamu menipu lagi. Tunaikan hak masing-masing. Hak masing-masing. Jangan. Kenapa? Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalau kamu buat perkara-perkara itu, kamu akan direkod nama kamu akan disenaraikan menjadi ahli neraka jahanam dan diletakkan dalam sijjin. Nama kita ni ditulis, didaftarkan. Daftar. Bila didaftar tu, tak boleh lah, daftar tak akan boleh dipadamkan balik lagi, kecuali kita bertaubat sekarang ini. Kalau tak bertaubat, kita akan kekal menjadi ahli neraka jahanam. Nampak? Takut Allah nak ukur kita. Berhati-hatilah tak tunai hak orang. Masuklah, termasuk rasuah, semua sekali tu hak mengaitkan dengan hak tu. Kita dah ada kerja, tiba-tiba ambil duit orang lain lagi untuk sara hidup kita. Rasuah sama juga konsep, tak menunaikan hak. Wa ma adraka masjid. Tengok, memandangkan pentingnya supaya Allah hukum kita. Jangan main-main dengan sijin. Jangan nak main-main dengan nama kamu yang disenaraikan dalam neraka di sijin ini. Maka Allah tanya balik, wa ma adraka ma sijin? Dan apa yang kena dapat mengetahui apa itu sijin? Maka di sijin ini ialah kitabum marqum, di mana kitab-kitab ditulis dengan marqum, dengan jelas, dengan tepat, dengan detail. Tidak ada satu pun yang terkecuali daripada tulisan-tulisan tersebut. Tak ada. Semua sekali ditulis dengan jelas. Berarti kita kena hati-hati bab amanah, bab menunaikan hak, bab menyakitikan hati orang. Tuan tolong tengok surah Al-Kahfi. Surah Kahfi. Kita buat sambil-sambil. Surah Kahfi ayat 49. Surah Kahfi ayat 49. Jumpa Surah Kahfi ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Nak cerita bab kitab tadi. Dan kitab-kitab amal yang kita, orang yang tak yakin adanya hari akhirat, walaupun dia tahu tapi tidak ada ikhtiar masa dunia ini untuk mengelakkan, dicatat dengan perkara-perkara jahat, maka kita akan catat kitab-kitab amal. Maka kitab-kitab amal tadi dibentangkan, maka engkau akan melihat orang takut tu dia. Maka bila dia tengok kitab amalan dia, apa kata dia? Di hari akhir nanti, bila kita pergi pada hari akhirat, baru kita jumpa dengan suratan-suratan amal kita ketika itu. Sebab tu surah sebelum ini kita lari pada kawan kita, takut kawan kita tuntut, dia sakitkan hati kita. Kita lari. Tapi bila pergi di hari akhirat, tak boleh lari, pasal amal-amal kita akan datang mencari kita. Kejahatan tadi akan datang cari. Aku kejahatan kamu ni, mana mau lari lagi? Kenapa kamu buat kejahatan untuk aku masa atas dunia dahulu? Kenapa kamu tak menunaikan hak orang lain? Maka di sini ayat tu, dan mereka berkata, apa dia? Ya wailatana, aduhai celakanya, mali hazal kitab, kenapa kitab ni macam ini? La yughadiru saghiratan, tidak ada benda kecil pun, wala kabiratan, dan besar pun, illa ahsaha, kecuali dijelaskan semua sekali. Kita meninggi suara pada orang pun ada, kita tak suka dengan orang pun ada, semua dia catat, datang jumpa kita. Mana kita mau lari?
Ya wailatana, aduhai celakanya. Pasal apa? Dah nampak dah sesaan kita. Jadi tengok, Allah ugut begitu detail batu atas dunia ini. Kita cubalah, kalau kita dah perangai kita, memang perangai kita suka kutuk orang pun, buat ambil hal orang pun, mulai hari ni kita kena bertaubatlah. Itu orang ilmu. Untung kita belajar bertadabbur ini, dah tahu dah setiap perkara kita yang menyakitkan hati orang, tak tunaikan hak orang, akan dicatat dan akan letakkan di siji bersama roh-roh jahat tadi. Maka kita perlu bertaubat sekarang ini dan istighfar sekarang ini. Takut-takut menjadi semacam ini. Lepas tu, kita pun marqub, tulis semua sekali. Dalam surah Al-Kahfi, aduhai celakanya, kenapalah kitab ini datang jumpa aku dan aku pelik kitab ini. Tidak ada sikit pun benda-benda kecil, bahkan lagi benda-benda besar. Tidak ada, kecuali semua sekali dicatat as-soha dengan begitu detail, dicatat semua sekali. Kita ucap aduh sakitnya, kenapa kamu kena tengking dia, disakit hati, semua kita ada, semua tulis, catat. Lepas tu berlembar-lembar dia punya. Maka wahai hamba, tujuan Allah yakin, bila hari akhirat ada benda ni, kamu kena beringat atas dunia sekarang. Pasal apa? Pasal kamu bila-bila akan mati. Saya baru ni pagi tu bercakap dengan kawan saya, bercakap berborak-borak dengan dia, bincang nak pergi minum air. Petang itu tengok Facebook, dah mati dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Kawan rapat saya nak ceritanya, ketika dia bercakap dengan saya tadi, sikit pun dia tak terfikir dia akan mati petang. Ini contoh macam kita sekarang ni. Siapa kita sekarang ini yang rasa kita akan mati lepas ini? Siapa rasa? Tak ada kan? Semua orang ada akal tak rasa dia akan mati lepas ni. Pasal apa? Pasal dia rasa lambat lagi. Umur baru 70, ada orang umur 96, ada orang 100 tak mati lagi. Aku macam tu lah. Tengok, dipanjang angan-angan. Jadi bagaimana kalau kita lepas ni kita akan mati? Bagaimana? Berapa orang kita sakit hati dia? Berapa orang kita tak tunai hak orang pada orang? Berapa orang kita, jiran-jiran kita tunai hak kita, nak ajak dia datang duduk majlis ilmu, nak ajak datang mengaji? Berapa orang? Bagaimana kalau dituntut kita di hari akhirat? Bagaimana kalau ditakdirkan semua pahala-pahala kita akan dibagi dengan dia? Bagaimana ditakdirkan dosa dia dibagi dengan kita? Kita menjadi orang mekrak, bagaimana? Kita kena jawab sendiri. Ini persoalan yang Allah nak ugutkan. Yakin hari akhirat ada, hari kita akan jumpa dengan amalan-amalan kita. Tapi tuan-tuan, puan-puan, syaitan datang dengan kita, dia hasut kita, dia memanjang angan-angan kita. Tak apa bos, kamu pergi semayang, cukuplah tu, cukuplah kamu puasa, kamu solat, kamu ifat, cukuplah tu. Kita fikir hak dan tanggungjawab kepada orang-orang lain. Kita langsung kita fikir bab-bab ini. Ini yang kita syaitan datang, kita ambil risiko untuk kita menanggung risiko yang amat besar menunggu kita di hari akhirat nanti. Berani kita tanggung risiko, tuan-tuan puan. Kalau atas dunia ini kita ada kereta nak balik kampung, kita mengambil risiko tak repair, ada kemungkinan rosak sampai Kuala Lumpur, kereta rosak. Ada kemungkinan, tapi ada peluang saya boleh telefon lagi, Tuan Haji Mahmud datang Kuala Lumpur, kereta saya rosak. Ada peluang. Tapi di hari akhirat, bila berlaku kita kena bagi pahala kepada orang lain, dosa orang kita kena ambil. Apa jadi? Selama-lamanya kita berada dalam neraka jahanam yang semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Dosa, siksaan, azab yang amat-amat pedih. Tapi kita sanggup mengambil risiko ini. Atas faktor itulah mulut kita saja, aku percaya dengan hari akhirat, aku percaya dengan akhirat. Tapi sejauh mana ikhtiar kita nak pergi pada hari akhirat dalam usaha kawan-kawan kita, menunaikan hak kawan-kawan kita untuk sama-sama mendapat pengampunan, mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celaka besar, amat celaka orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Apa mendustakan? Mendusta kata-kata ayat Quran lah. Dah ayat Al-Quran Allah mengatakan hari akhirat ada, kamu kena beringat masa dunia. Tiba-tiba kita buat juga seolah-olah kita mendustakan ayat Al-Quran. Bila mendustakan ayat Al-Quran, kita mendustakan Nabi. Pasal Nabi baca ayat Quran. Bila kata Nabi mendusta, kita kata Allah mendustakan. Semua berkait apa?
berkait rapat dengan tak belajar, berkait rapat dengan tak belajar, berkait rapat dengan tak beramal, semuanya berkait rapat dengan kepercayaan. Ini akidah, percaya kepada perkara-perkara. Ayat terakhir ayat terakhir untuk malam ni. Allazina yukadzibuna biyaumiddin, lalu mereka mendustakan hari pembalasan. Kita semua kita bukan tak mendustakan, tapi tidak ada ikhtiar, tidak membuat persiapan untuk pergi ke hari akhirat memadai dengan macam ini. Maka dalam konteks ayat ini kita tak menunaikan hak kepada mana-mana pihak yang berwajib. Hak itulah yang akan dituntut nanti. Maka wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tiada yang mendustanya kecuali dia melampaui batas-batas mu'tadin. Batas-batas apa dia? Batas-batas kesyirikan, akidah dan athim ini dosa-dosa. Bila batas akidah kita tak jelas, maka dosa-dosa pun akan ada pada kita. Maka sebagai penutup surah Al-Mutaffifin, walaupun surah ini bincangkan bab timbangan, celaka orang yang timbang tak betul, sama ada timbang bagi pihak dia ataupun timbang bagi pihak orang lain celaka dengan dia, tetapi dianya berkait rapat dengan menunaikan hak dan tanggungjawab kita masa atas dunia ini untuk kita bertadabbur. Maka hak kawan-kawan kita, hak kita, hak jiran kita, hak isteri kita, hak suami kita, hak majikan kita, semua pun akan dituntut kat situ. Maka setiap kita mengambil hak, tak menunaikan hak tadi, maka Allah termasuk kategori yang Allah laknat kita, wailul lil mutaffifin, dan Allah akan humbankan kita ke dalam neraka jahanam. Kerana apa? Kerana ditulis segala perangai dan kelakuan kita, dan ruh kita diletakkan dalam sijin bila kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin.